Alhamdulillah. Seterusnya cara untuk mendapatkan hidayah. Cara untuk mendapatkan hidayah yang pertama adalah melaksanakan segala perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah. Jadi bila kita nak dapat hidayah Allah, kita kena laksanakan apa yang Allah suruh. Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh saum, puasa, kita puasa. Allah suruh taat kepada mak ayah pun kita taat. Tapi jangan lupa, lepas kita dah buat apa yang Allah suruh, kita kena tinggal apa yang Allah larang. Kalau kita dah buat semua apa yang Allah suruh, tapi couple, mendekati zina, lepas tu mengata orang, Allah larang mengata orang, kita mengata orang. Jadi tak lengkap. Untuk kita dapat hidayah Allah ni tak lengkap. Sebab tu tak cukup dengan melaksanakan perintah Allah, kita kena juga meninggalkan larangan Allah. Jadi dua elemen ni adalah elemen takwa yang boleh buat seorang manusia menjadi dekat kepada Allah dan mendapat hidayah Allah. Kita tengok firman Allah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Iaitu artinya apa yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah kepadamu, maka terimalah, dan apa jua yang dia larang kamu lakukannya, maka tinggalkanlah. Jadi ada dua elemen lah kat sini. Apa yang Nabi suruh, apa yang Allah suruh lah. Dan apa yang Nabi larang, itu pun juga apa yang Allah larang kita buat. Untuk dapat hidayah Allah, tinggal dua-dua. Kena buat dua-dua bahagian tu. Okay. Seterusnya yang kedua, apa lagi cara untuk kita dapat hidayah Allah? Yang kedua, kita kena mendalami ilmu agama. Ilmu ni ada banyak. Tapi dalam konteks untuk dapat hidayah Allah, kena mendalami ilmu agama. Minat matematik, teruskan minat matematik. Minat sains, teruskan minat sains. Nak jadi pilot, teruskan nak jadi pilot. Minat apa pun subjek ataupun apa pun bidang di luar bidang agama, teruskan. Tapi ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu yang berkaitan dengan pembersihan jiwa, ikhlas dan sebagainya, mesti diteruskan. Jadi kat sini dibagi contohlah antaranya ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh serta akhlak mulia. Akhlak mulia ni penting . Jadi poin yang kedua ni disokong oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Humaid bin Abdul Rahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Humaid, Rasulullah berkata, sesiapa yang menginginkan, yang Allah inginkan dia dalam kebaikan, maka dia akan diberi kefahaman dalam agama. Diberi kefahaman dalam agama ni dalam konteks dia mendapat hidayah Allah. Cuba bayangkan orang yang tahu tentang, kalaulah contoh kamu hebat dalam bertaranum, kamu hebat dalam tajwid, hebat, tapi kamu menghina orang dengan hinaan yang tak patut, agak-agak itukah tanda orang yang dapat hidayah Allah? Agak-agak lah. Taklah, memang taklah kan. Jadi kita nak ilmu agama yang boleh membimbing kita menjadi seorang yang sempurna dalam konteks mengikut apa yang Allah suruh. Kita memang buat silap, tapi kita kembali dan terus kembali. Dan yang terakhir, cara untuk mendapat hidayah Allah juga adalah memerhatikan kejadian alam dan segala penciptaan Allah. Ni, perhati ni bukan perhati saja ni. Perhati ni sekali dengan fikir. Fikir ni maksudnya menggunakan akal. Okey. Ada orang ada ilmu. Ada orang macam tadi kan, yang pertama tadi. Ada orang dia laksana perintah Allah, solat, rajin solat. Dia tinggal larangan, dia tak pernah mengumpat orang. Kemudian dia mendalami ilmu agama juga. Mendalami ilmu agama. Mengajilah semua, akhlak lah, tazkiyatun nafs lah, semua dia buat. Tapi dia tak pergi kepada bahagian yang ketiga ni. Dia dah bagus, dah buat, tapi dia tak berfikir tentang apa yang Allah cipta. Boleh jadi dia jauh juga daripada hidayah Allah. Na'udzubillah. Jadi kita kena merangkumi tiga-tiga cara ni . Yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Yang ketiga ni kadang-kadang kita selalu terlupa. Kita
banyak sangat duduk, kita banyak duduk dalam sekolah dan sebagainya tu bagus. Tapi kita kena bermuamalah dengan orang. Kita kena banyak berfikir tentang alam, kejadian alam. Tauhid lah sebenarnya. Tauhid rububiyah kat sini. Kat sini ada tauhid rububiyah. Jadi firman Allah yang Allah sebut dalam yang menyokong kenyataan ini adalah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Dalam ayat ni cuba tengok betul-betul. Kat sini ilmu agama. Dalam ayat ni ilmu apa yang diperlukan untuk kita menjadi dekat kepada Allah? Kat sini ilmu agama kan? Ilmu agama. Kalau kat sini ilmu apa yang boleh membuatkan manusia ni dekat kepada Allah dan dia boleh berfikir tentang alam? Ilmu apa agak-agak? Ilmu sains. Dan juga ilmu matematik. Dan juga ilmu apa lagi? Ilmu falak maksud matematik lah. Ilmu apa lagi? Macam-macam. Kalau tengoklah situasi COVID-19 sekarang. Saya suka tengok isu semasa lah supaya kamu nampak apa yang kita belajar ni tak jauh beza ataupun dia menjelaskan juga situasi yang terjadi. Kalaulah kita fikir macam mana virus yang sangat kecil, bukannya gajah ke harimau ke main terkam gitu, tak. Virus yang sangat kecil boleh membuat puluhan ribu orang dekat Itali meninggal dunia. Adakah virus tu yang membunuh mereka? Tak. Sebenarnya Allah yang cipta virus tu dan Allah lah yang juga menjadikan virus tu sebagai asbab kematian puluhan ribu dengan hanya virus sahaja. Sebab itulah saya selalu teringat bila baca surah Al-Baqarah pasal nyamuk. Saya nyamuk. Ba'udatan fawqaha. Macam ayat dia. Kamu ingatlah balik. Ayat tu selalu membuat saya terfikir berkali-kali. Ni masuk elemen ni lah. Mudah-mudahan dengan kita berfikir tentang kejadian alam membuatkan kita mendapat hidayah Allah. Kenapa Allah sebut innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan? Kenapa Allah sebut Allah tak malu untuk membuat satu perumpamaan tentang nyamuk? Kenapa nyamuk? Kenapa tak gajah ke yang hebat sikit? Harimau ke? Ataupun binatang yang hebat-hebat lah. Yang ular ke? Yang boleh bisakan orang? Kenapa? Sebab Allah nak bagi tahu sekecil-kecil makhluk pun Allah boleh kuasai. Allah boleh cipta, apatah lagi lah kalau besar. Jadi itulah fungsi kenapa kita memikirkan kejadian alam dan segala penciptaan untuk kita mendapat hidayah Allah. Bukan kita fikir saja-saja kita untuk dapat hidayah Allah. Jadi penting dah ilmu agama? Penting. Penting dah ilmu sains matematik? Pun penting. Jadi semua ilmu adalah penting dengan syarat dia mesti kembali kepada ilmu agama. Okey. Jadi itu sahaja.